Hola guys, welcome back to my channel. Ore TV is here. Kepada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. And kepada korang yang baru je sampai ke channel aku, baru je tengok video-video aku harap korang boleh tekan button subscribe dan jangan lupa untuk hit that bell supaya korang akan dapat notification video-video aku yang baru. So untuk video aku kali ni, aku nak ceritakan tentang sejarah Saiyajin. Sebelum ni aku ada buat video tentang prehistory of Dragon Ball, dan dalam video tu aku cuma ceritakan sedikit saja tentang Saiyajin. So dalam video kali ni aku akan ceritakan secara menyeluruh sejarah Saiyajin. Alright guys, stay with me, let's go. この番組はオレテレビご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Sebelum aku ceritakan tentang sejarah Saiyajin ni, aku nak terangkan dulu tentang puak Saiyajin. Puak Saiyajin ni sejak ancient time lagi, mereka ni adalah fighting race ataupun puak pahlawan. So mereka ni sangat violent dan mereka menjalani kehidupan tidak seperti manusia biasa. Mereka ni boleh dikatakan inhuman lifestyle. Menurut Dragon Ball GT Perfected Files, puak Saiyajin ni asalnya adalah The Great Apes, yang gorila besar tu, The Ozaru. Dan The Great Apes ini telah pun mendapat intelijen sekaligus memberi keupayaan mereka untuk bertukar menjadi humanoid form, iaitu bentuk manusia. Dan sebab itulah puak Saiyajin ni mempunyai ekor, dan kalau mereka tengok bulan purnama, mereka akan berupaya untuk bertukar menjadi Great Apes Ozaru. Puak Saiyajin ni boleh dikatakan terbahagi kepada dua, iaitu Ancient Saiyajin dan juga Modern Saiyajin. Kalau korang nak tahu apa itu Ancient dan Modern Saiyajin, korang perlu tengok video ni sampai habis. Alright guys, so berbalik kepada sejarah Saiyajin ni. Kalau korang tertanya-tanya bilakah awal kemunculan puak Saiyajin ni, puak Saiyajin ni telah pun muncul 1000 tahun sebelum bermulanya Frieza Saga. Ataupun kalau dengan lebih detail lagi, puak Saiyajin ni telah pun wujud 238 tahun sebelum bermulanya tahun kalender. Kenapa aku cakap 238 tahun sebelum tahun kalender? Sebab the first Super Saiyajin telah pun mengecohkan satu universe dengan kekuatan Super Saiyajinnya itu pada 238 tahun sebelum bermulanya tahun kalender. So boleh dikatakan puak Saiyajin ni telah pun wujud pada tahun tersebut ataupun lebih lama lagi. Baiklah, untuk planet asal puak Saiyajin pula, mereka mempunyai planet yang dinamakan planet Sadala, dan mereka ini telah pun berhijrah ke planet Plan pada tahun 550. Kenapa puak Saiyajin ni perlu pindah ke planet Plan sedangkan mereka mempunyai planet mereka sendiri? Mereka mempunyai homeland mereka sendiri. Hal ni sebab mereka telah mempunyai inner konflik antara mereka sendiri. Jadi disebabkan inner konflik inilah puak Saiyajin telah berperang antara mereka dan menyebabkan planet Sadala, iaitu planet mereka, tidak dapat diduduki dan dipenghuni. Jadi disebabkan tu puak Saiyajin ni, segelintir yang masih survive tu, telah pun berhijrah keluar ke planet Plan pada tahun 550. Alright guys, sekarang dah selesai cerita di planet Sadala, dan sekarang aku nak ceritakan tentang apa yang berlaku dekat planet Plan pula. Planet Plan ni diduduki oleh sebuah puak yang dinamakan puak Tafel, dan puak Tafel ni terkenal dengan teknologi mereka. Pada awalnya okey je semasa Saiyajin ni tiba dekat planet Plan, dan selepas itu telah berlaku konflik antara puak Tafel dan juga puak Saiyajin ni, dan disebabkan konflik itu puak Tafel telah pun berperang dengan puak Saiyajin. Peperangan antara puak Saiyajin dan juga puak Tafel ini telah dinamakan The Saiyan and Tafel War. Dan persoalan dia, kenapa pula mereka ni perlu gaduh? Kenapa pula mereka ni perlu ada konflik? Kenapa mereka ni perlu berperang? Kenapa? Jadi kalau korang ada tengok OVA Plans to Eradicate the Saiyans, OVA tersebut ada reveal kenapa mereka bergaduh dan kenapa mereka berperang. Menurut OVA tersebut, puak Tafel telah pun menyambut kedatangan puak Saiyajin dengan baik. Tetapi seterusnya Vegeta telah pun menyatakan, telah pun menceritakan bahawa puak Tafel ni melayan mereka sebagai slave, sebagai hamba. Bukan tu saja, tetapi puak Tafel ni mereka tinggal di kawasan bandar. Tapi puak Saiyajin ni disuruh untuk tinggal di kawasan Wasteland. So korang sendiri pun tahu yang puak Saiyajin ni adalah puak yang violent. Mereka ni angkuh, mereka ni proud of themselves. Jadi mereka ni tak nak lah dihina, mereka tak nak untuk dianggap sebagai slave. Dan disebabkan konflik itulah telah berlakunya Saiyan Tafel War. Dan peperangan ini telah pun berlangsung dalam lingkungan 10 tahun, iaitu daripada tahun 720 hingga tahun 730. Peperangan antara Saiyan dan juga Tafel ini telah diceritakan oleh King Kai dalam Vegeta Saga. Menurut King Kai, peperangan antara Saiyan dan Tafel ini telah bermula pada tahun 720, dan puak Saiyajin ini telah pun berkali-kali mencuba untuk menjatuhkan
puak Tafel ini, tetapi mereka tak berjaya sebab puak Saiyajin ni segelintir saja mereka outnumber, dan puak Tafel pula mempunyai teknologi yang sangat canggih untuk mempertahankan diri mereka daripada puak Saiyajin, walaupun puak Saiyajin ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Seterusnya dalam lingkungan tahun 730, puak Saiyajin akhirnya dapat bertukar kepada bentuk Great Ape kerana di planet Plan sekali dalam setiap 100 tahun akan muncul bulan purnama, dan disebabkan itulah kekuatan Great Ape puak Saiyajin telah berjaya untuk menghapuskan puak Tafel. Selepas kemusnahan puak Tafel, planet Plan ini telah pun diambil alih oleh puak Saiyajin, dan puak Saiyajin menamakan planet tersebut planet Vegeta, iaitu komander terkuat mereka pada ketika itu, King Vegeta. Tidak lama selepas peperangan antara puak Saiyajin dan juga puak Tafel ini, puak Saiyajin ini telah didatangi oleh satu puak alien dinamakan Arcosian. Puak Arcosian ini telah pun membuat offer kepada puak Saiyajin ini. Offer itu adalah untuk puak Saiyajin mendapatkan sebuah planet untuk Arcosian, dan mereka akan memberikan ganjaran duit yang banyak kepada puak Saiyajin. Dan bermula daripada situ, puak Saiyajin telah mula dapat mengadaptasi dengan teknologi-teknologi Tafel, dan mereka telah pun mengubah cara hidup mereka dengan lebih moden. Tidak lama selepas puak Saiyajin ini mengadaptasi dengan teknologi-teknologi puak Tafel, puak Saiyajin ini telah pun join force dengan Frieza Army yang ketika itu diketuai oleh King Cole. Dan disebabkan mereka join force dengan Frieza Army inilah, mereka ini telah pun menjadi hamba kepada King Cole. Dan kemudian apabila King Cole telah menyerahkan tahtanya kepada anaknya iaitu Frieza, puak Saiyajin ini telah pun diperlakukan dengan lebih teruk oleh Frieza. Seperti yang korang tahu, planet Vegeta ini kemudiannya dimusnahkan oleh Frieza sekaligus dengan seluruh puak-puak Saiyajin. Tapi sebelum itu, sebenarnya planet Plan ataupun planet Vegeta ini telah pun diziarahi oleh satu entiti yang dinamakan Biru Sama, iaitu God of Destruction. Dan Biru Sama apabila berjumpa dengan puak Saiyajin ini, dia telah mendapati yang puak ini sangat violent, dan dia pun sebenarnya telah mengutuskan untuk memusnahkan planet tersebut. Dan Biru Sama inilah yang sebenarnya telah pun menyuruh Frieza untuk memusnahkan puak Saiyajin. Kebetulan pula Frieza ini juga mempunyai niat untuk menghapuskan seluruh puak Saiyajin, sebab Frieza ini takut akan kekuatan Super Saiyajin yang diceritakan oleh nenek moyangnya. Jadi tidak lama selepas itu, Frieza ini telah pun memusnahkan seluruh planet Vegeta bersama dengan seluruh puak-puak Saiyajin. Antara puak Saiyajin yang masih survive daripada serangan Frieza tersebut adalah Kakarot yang telah pun dihantar oleh bapaknya iaitu Bardock ke planet bumi. Kemudian Vegeta, Nappa dan juga Raditz yang ketika itu masih bertugas dan tidak mahu pulang ke planet Vegeta. Seterusnya adalah Broly dan juga Paragus, bapaknya yang telah pun dihantar ke planet Vampa. Dan akhir sekali adalah Teles yang terdapat dalam movie Dragon Ball Z. Alright guys, itulah sejarah Saiyajin yang berlaku daripada awal kemunculan mereka sehinggalah kemusnahan yang disebabkan oleh Frieza. So berbalik kepada Ancient Saiyajin dan juga Modern Saiyajin ni tadi, bagi akulah Ancient Saiyajin ni mempunyai ki yang berbeza daripada Modern Saiyajin. Whis juga ada mengatakan yang puak Saiyajin pada zaman purba dulu iaitu The Ancient Saiyajin mempunyai ki yang berbeza berbanding dengan Saiyajin pada waktu sekarang ni. So aku rasalah mungkin Ancient Saiyajin pada zaman dahulu lebih kuat daripada Modern Saiyajin ataupun sebaliknya. So kalau korang mempunyai idea ataupun teori yang lebih interesting, cuba korang share sikit dekat bahagian komen. Alright guys, so that's all. Thank you.